Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. 10 individu baru selesai mengangkat sumpah jawatan sebagai Exco Selangor. Terus saja bersama Samsi Asamsi untuk perkembangannya. Baik, terima kasih. Teka-teki siapa yang akan dilantik sebagai 10 Exco Kerajaan Negeri yang baru akhirnya terjawab sebentar saja tadi. Istiadat angkat sumpah jawatan dan ikrar aku janji serta penggunaan surat cara pelantikan diadakan kira-kira pukul 2.30 petang tadi. 3 Exco lama dikekalkan iaitu Eng Zihan, DAP, Insinyur Izam Hashim, Amanah dan Burhan Amansyah, PKR. Sementara itu 7 wajah baru adalah Eng Sulim, DAP, Datuk Rizam Ismail, BN, Muhammad Najwan Halimi, PKR dan Jamaliah Jamaluddin, DAP. Turut dilantik V Paparaidu, DAP, Dr. Muhammad Fahmi Ngah, PKR dan Anfaal Sa'ri, Amanah. Dan majlis angkat sumpah disaksikan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj yang turut berkenan di atas pelantikan ke semua Exco Kerajaan Negeri Selangor. Hadir sama menyaksikan istiadat penuh gemilang ini Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Nur Rashikin dan Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah. Dan pelantikan Exco Kerajaan Negeri termaktub di bawah perenggan kurungan B Fasal kurungan 2 Perkara L111 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959. Dan untuk makluman anda, pagi tadi Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Selangor yang amat berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahari telah mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor ke-17 buat penggal kedua. Dan ia susulan kemenangan Kerajaan Perpaduan Gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yang berjaya membentuk Kerajaan Negeri Selangor selepas menang 34 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya umum Dewan Negeri Selangor ke-15 pada 12 Ogos yang lalu. Dan setakat itu saja laporan daripada saya. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Samsia. Pagi tadi Adun Sungai Tua Datuk Seri Amiruddin Syahari mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor ke-17. Ini penggal kedua beliau memegang jawatan itu. Majlis melafazkan sumpah memegang jawatan diadakan di hadapan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah di Istana Alam Shah Kelang. Datuk Seri Amiruddin yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Selangor dilantik menerajui kepimpinan negeri susulan kemenangan gabungan PHBN pada pilihan raya umum DUN 12 Ogos lalu. Gabungan itu memenangi 34 daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. 10 adun Perikatan Nasional mengangkat sumpah sebagai Exco Kedah yang baru di hadapan Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Sultan Badishah. Majlis berlangsung di Istana Anak Bukit, Alustar pagi tadi. 7 daripada yang dilantik merupakan muka baru, antaranya Profesor Dr. Haim Hilman Abdullah, Meja Besara Mansur Zakaria dan Muhammad Radi Maddin. Manakala 3 yang lain kekal memegang portfolio yang disandang sebelum ini iaitu Datuk Siti Aisyah Ghazali, Datuk Halimatun Syahadiah Saad dan Muhammad Yusof Elias Munir Zakaria. Turut dilantik Wakil Tunggal daripada Parti Gerakan Wong Chia Zen. Pelantikan Exco menyaksikan Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor memegang portfolio terbanyak iaitu 8 berbanding 7 ketika beliau mengangkat sumpah jawatan pada tahun 2020. Speaker Dun Pahang, Datuk Seri Muhammad Syarkar Syamsuddin menyerahkan notis perisytiharan kekosongan kerusi Dun Pelangai kepada SPR. Notis itu diserahkan kepada pengarah SPR Negeri Datuk Zamri Hamli susulan kematian penyandangnya Datuk Seri Johari Harun dalam naas pesawat Khamis lalu. Datuk Zamri memaklumkan mesyuarat khas mengenai perkara terbabit dijadual diadakan pada minggu ini. Datuk Seri Johari yang juga merupakan Exco Negeri dipilih sebagai adun pelangai selepas memenangi kerusi terbabit pada pilihan raya umum ke-15 tahun lalu. Kotak perakam suara kokpit CVR pesawat yang terhempas di Bandar Elmina Shah Alam telah dihantar ke Makmal Biro Siasatan Keselamatan Pengangkutan Singapura semalam. Ia bagi mendapatkan rakaman suara 30 minit terakhir dalam kokpit pesawat berkenaan. Walaupun CVR tersebut disahkan rosak, namun komponen kad memori yang mengandungi data rakaman suara telah berjaya dikeluarkan dalam keadaan baik.
kita mendapat offer ataupun technical assistance daripada pihak TSIB, Technical Transport Safety Investigation Bureau, pihak Singapura. Dan pakar-pakar mereka juga datang ke Malaysia pada hari yang sama. Dan pada hari Sabtu yang lalu, peralatan tersebut, recorder tersebut telah dibuka untuk mendapatkan memory plug tersebut. Jadi memory plug tersebut telah pun dikeluarkan daripada recorder tersebut, dan memory plug tersebut didapati bahawa masih dalam keadaan yang baik, dan oleh sebab kita tak ada peralatan untuk retrieve data tersebut, data record tersebut. Jadi memory plug tersebut telah pun dihantar ke Singapura pada hari Ahad yang lalu. Tambah beliau, jangka masa bagi mendapatkan keputusan analisis tidak dapat dipastikan susulan kerosakan yang dialami CVR berkenaan. Dalam pada itu, laporan awal naas tersebut dijangka akan dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. BSKW akan membuat, sudah tentu perlu membuat satu laporan lengkap. Laporan preliminary akan dikeluarkan dalam tempoh tak lebih daripada sebulan. Ia akan dibantu juga oleh beberapa pihak, termasuklah daripada pihak NTSB, daripada Amerika Syarikat. Tetapi siasatan ini akan diketuai oleh BSKU. Mengapa melibatkan NTSB? Sebab pesawat itu adalah buatan daripada Amerika Syarikat. Buatan dan pendaftaran di bawah Amerika Syarikat. Jadi mengikut Annex 13 ICAO, pihak OEM tersebut perlulah terlibat dalam membantu siasatan. Rakyat Terengganu sambut baik keputusan Menteri Besar untuk gunakan logo Hari Kebangsaan sama seperti di peringkat persekutuan. Mereka berpandangan Hari Kebangsaan seharusnya diraikan semua pihak dalam semangat penyatuan tanpa mengira fahaman politik. Kalau dari segi itu, saya lebih sokong guna yang Malaysia punya lah, yang kerajaan punya. Sebab kita politik habis dah. Kita sekarang ni fokus untuk merdeka, jadi kita fokus yang kerajaan je. Sebab yang ni yang untuk Malaysia, bukan untuk negeri. Sepatutnya kita hidup lama dah hidup di Malaysia ni, kita kenalah bersatu hati. Jadi kita kena sambut sekaligus seperti zaman-zaman dahulu. Kalau kita rakyat Malaysia mesti bersatu padu. Walaupun lain-lain politik, tapi Hari Merdeka tetap kena raih bersama-sama lah. Maknanya kita kena bersatu hati lah semua dah. Sebab kita ni merdeka lama dah. Tak boleh lah masing-masing ikut kepala masing-masing gitu. Tak comel lah gitu. Gitu. Jadi kira biar bersatu hati belaka lah. Barulah harmoni kata lah. Janganlah pakai ikut mumu aku gitu gini lah. Walaupun kata beza pendapat masing-masing politik kita ni lah, pembangkang pun tak payahlah. Merdeka tu biar kita sama-sama tu. Sementara itu, Pengerusi Pakatan Harapan PH Terengganu, Datuk Raja Kamarul Bahrain Shah Raja Ahmad berkata, langkah Menteri Besar Terengganu berhubung penggunaan logo Hari Kebangsaan itu wajar diikuti semua kerajaan negeri. Jelas Datuk Raja Kamarul, setiap perbezaan pendapat harus diketepikan demi membina negara yang lebih makmur. Rakyat juga tidak wajar dibebankan maupun diheret ke dalam kancah politik tidak berkesudahan. Semalam, Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar memaklumkan kerajaan negeri akan menggunakan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini, iaitu Malaysia Madani Tekad Perpaduan Penuhi Harapan, dan logo Malaysia Madani yang ditetapkan Kerajaan Persekutuan. Bukannya logo dan tema alternatif dicadangkan Pemuda Perikatan Nasional PN. Dua lelaki tempatan yang menjadi dalang menjual bintang dan lencana darjah kebesaran negeri Pahang menerusi platform e-dagang ditahan polis. Penahanan dilakukan secara berasingan di Kuala Lumpur dan Puchong 8 Ogos lalu. Suspek dipercayai menjual satu set darjah kebesaran lebih RM1,000. Suspek direman 4 hari bermula 9 Ogos, kemudiannya dilepaskan dengan jaminan polis.
Kita merampas beberapa barang-barang kes lah melibatkan lambang, penjualan lambang tersebut. Jadi kes ini masih dalam siasatan dan tangkapan juga dan rampasan telah dibuat. Kita cuba untuk membuat susulan siasatan dan juga untuk melengkapkan siasatan. Ya. Jika ada sabit kesalahan tu kita akan bawa untuk pertuduhan. Ya. Beliau menyatakannya selepas majlis pemakaian pangkat dan serah terima tugas Timbalan Ketua Polis Pahang Baharu, Datuk Nur Hisam Nordin menggantikan Datuk Muhammad Yusri Othman. 3 nelayan yang dikhawatiri hilang semasa menangkap ikan di perairan Kemasin Bacok telah ditemukan di Thailand pukul 2.30 petang tadi. Mereka dalam keadaan selamat. Rohemi Ahmad, Nik Muhammad Syafiqullah Abdul Hafiz dan Amir Zulfika Cik Wil ditemukan nelayan di Pantai Belawan Takbai. Timbalan Pengarah Operasi Maritim Malaysia, Negeri Kelantan, Komander Maritim Khairun Dalilah Bahari mengesahkan bot dinaiki ketiga 3 nelayan tempatan itu dihanyutkan ke negara jiran selepas kehabisan minyak dan rosak. Ini pula susulan satu kes penyakit batuk kokol atau pertusis yang dilapor di Rompin. Pejabat Kesihatan Daerah telah meningkatkan aktiviti pencegahan dan pengawalan di kawasan tempat tinggal pesakit terlibat. Ia bagi mengelak penyebaran penyakit berkenaan. Setakat ini, situasi penyakit itu adalah terkawal. Sabtu lalu, satu kes penyakit batuk kokol dilaporkan di Kampung Bahagia Rompin. Ia membabitkan sebuah keluarga terdiri daripada ibu dan 2 anaknya. Mereka telah dirawat dan kini dalam keadaan stabil. Batuk kokol berlaku disebabkan bakteria Bordetella pertussis yang disebar melalui udara. Ia menjangkiti mulut, hidung dan tekak. Perkembangan aksi Piala Malaysia 2023, Seri Pahang FC mengesahkan kemaraan ke suku akhir dengan agregat 5-2 selepas menewaskan Harini FT 2-0 pada aksi kedua pusingan 16 di Stadium Darul Makmur Kuantan, Pahang semalam. Dalam aksi tersebut, Kapten yang juga penyerang skuad Tok Gajah, Kepah Sherman muncul wira pasukan apabila meledak kedua-dua jaringan sekaligus memastikan kemenangan buat Seri Pahang. Terdahulu, skuad Tok Gajah dilihat lebih menguasai permainan untuk memburu jaringan namun hanya mampu memecah kebuntuan pada minit ke-42 menerusi gol Kepah Sherman. Pada minit ke-51 separuh masa kedua, Kepah sekali lagi meledak gol untuk pasukannya menjadikan keputusan perlawanan 2-0 dan kedudukan itu kekal sehingga tamat perlawanan. Pada 4 Ogos, Seri Pahang menewaskan hari ini FT 3-2 di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi, Negeri Sembilan. Pada aksi suku akhir, skuad kendalian Fandi Ahmad bakal bertemu juara 4 kali KL City FC. Terus setia bersama kami. Selepas ini, laporan cuaca serta lintas langsung Sabah, Sarawak dan Jakim. Adakah anda mempunyai cadangan dan pandangan mengenai Belanjawan 2024? Kongsikan bersama kami di belanjawan.mof.gov.my. Jom kita bergerak ke arah Malaysia yang lebih baik. 76 minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 PM. Seterusnya, kita ikuti laporan cuaca semasa seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia Dr. Nasia Syamin Sabri. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat pada keadaan cuaca semasa. Dapat diperhatikan daripada paparan gemerada, hujan masih lagi berlaku di 1-2 tempat melibatkan negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Kelantan, Pahang dan juga di negeri Terengganu. Dan kami jangkakan hujan di sekitar negeri utara dan Selangor ini akan mula reda dalam
dalam masa 1 hingga 2 jam saja lagi. Manakala hujan di negeri-negeri pantai timur ini boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian di kedua-dua buah negeri dan kami jangkakan keadaan cuaca lembap ini boleh berterusan sehingga ke tengah malam nanti. Manakala untuk ramalan cuaca pada malam nanti pula, Met Malaysia masih menjangkakan hujan lebat masih berpotensi untuk berlaku di negeri Kelantan dan Terengganu. Namun begitu, negeri-negeri melibatkan negeri utara dan pantai barat ini keadaan cuaca cerah dan tiada hujan dijangkakan untuk malam nanti. Tetapi menjelang jam 6 pagi esok, kemungkinan untuk satu garis badai terbentuk di perairan Selat Melaka ini yang membawa hujan lebat di bahagian pesisir pantai negeri Perak, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Johor masih mampu berlaku. Seterusnya, hujan lebat di negeri Sabah dan Sarawak ini boleh berterusan sehingga ke awal pagi, terutamanya di bahagian pantai barat negeri Sarawak dan bahagian pedalaman kedua-dua buah negeri ini. Sekitar awal pagi esok, hujan lebat hanya tertumpu di bahagian barat dan juga tengah negeri Sarawak. Keadaan cerah dan tiada hujan dijangkakan untuk awal pagi esok bagi negeri Sabah. Baik, itu sahaja info cuaca yang boleh saya kongsi buat masa ini. Jika anda ingin mendapatkan maklumat cuaca lebih terperinci di kawasan anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun terus ke laman media sosial kami seperti yang tertera di sini. Sebelum berpisah, kita saksikan dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari esok. Sekian, saya Syamin Sabri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Sabah akan beri perhatian kepada isu pengangguran yang tinggi di negeri itu. Laporannya terus saja bersama Redwin Robin. Silakan. Ya, sahih. Isu pengangguran yang tinggi di negeri ini akan diberi perhatian Kerajaan Persekutuan bersama Kerajaan Negeri. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata, Sabah mencatat kadar pengangguran 7.7% iaitu 2 kali ganda berbanding kadar nasional 3.5% pada suku pertama tahun ini. Jadi, bagaimana kita nak selesaikan isu tersebut? Walaupun kita lihat, kalau kita bandingkan dengan suku pertama tahun 2022 dengan suku pertama 2023, memang ada penurunan daripada 9.3% pada tahun lalu kepada 7.7%. Ini adalah satu perkembangan yang baik. Dalam hal ini, beliau berkata Kabinet Negeri telah meluluskan penubuhan Majlis Penasihat Buruh Sabah MPBS pada 14 Jun lepas. Melaluinya, sebarang isu berbangkit akan dilihat dengan teliti untuk mendapatkan idea secara kolektif demi memastikan Sabah menjadi antara negeri berpendapatan tinggi setara dengan Kuala Lumpur dan Selangor.
Menurut Siva Kumar, kebanyakan majikan di Sabah berstatus usahawan kecil dan sederhana yang agak sukar memberi gaji yang tinggi. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Konvensyen Perburuhan Peringkat Negeri Sabah dan Hari Bertemu Pelanggan Kementerian Sumber Manusia di Kota Kinabalu. Tambahnya, isu perburuhan di negeri Sabah adalah unik, termasuk kebergantungan ekonomi kepada golongan pekerja tidak diliputi di bawah Ordinan Buruh Sabah Bab 67 seperti pemegang kad IMM 13, pemegang sijil banci, pemegang kad burung-burung dan pendatang tanpa izin parti yang jumlahnya dianggar lebih 800,000 orang. Kerajaan negeri memandang serius amaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing bahawa kementerian melalui agensinya akan mengeluarkan notis merah sebagai langkah terakhir memberi amaran kepada pengunjung supaya tidak pergi ke Semporna jika aduan pelancong tidak diselesaikan. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri Datuk Christina Liu berkata, kementerian sedang mengambil tindakan sewajarnya bagi menyelesaikan isu yang dibangkitkan itu. Aduan pelancong antaranya tertumpu kepada tahap kebersihan yang tidak memuaskan, kes keracunan makanan, serangan serangga perosak dan perkhidmatan hospitaliti yang lemah. Datuk Christina berkata beliau telah melaporkan kes itu kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Noor yang telah mengarahkan pihak berkenaan mengambil tindakan pembaikan. Dalam satu kenyataan di Kota Kinabalu, beliau memberitahu Majlis Daerah Semporna juga telah mengeluarkan laporan sebagai respon kepada isu yang dibangkitkan itu. Laporan itu mengandungi penjelasan dan menyentuh situasi sebenar yang perlu diberi perhatian agar masalah yang dikedengarkan oleh Datuk Seri Tiong tidak menjejaskan aktiviti pelancongan di Semporna secara keseluruhannya. Pengusaha durian di negeri ini digesa merebut peluang mengikuti kursus anjuran Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Peto Galim berkata, pelbagai pengetahuan dan kemahiran dapat diperoleh termasuk mengenai penanaman pokok durian bermutu tinggi. Perkongsian ilmu seumpama dilihat dapat membantu penghasilan buah berkualiti untuk pasaran dalam dan luar negara. Untuk memastikan supaya durian ini menjadi buah-buahan yang terpenting dan terpopular di Sabah. Karena ini bukan saja satu jenis buah-buahan yang boleh menarik pelancong di negeri kita, tetapi merupakan satu makanan buah-buahan yang sangat digemari oleh semua lapisan masyarakat. Peto berkata demikian kepada RTM selepas menyempurnakan penutupan kursus amalan baik pemasaran komoditi durian anjuran FAMA di Menggatal. Sementara itu, Timbalan Pengarah Operasi FAMA Sabah Sebastian Chiu berkata pihaknya terus berusaha memastikan lebih ramai pengusaha menerima manfaat melalui kursus yang dianjurkan. Dalam usaha kita untuk memasarkan durian yang berkualiti, kita anjur kursus-kursus sebegini. Dan kita engage dengan persatuan yang kita tahu dapat mengumpul usahawan penanam-penanam yang berkualiti juga dan memberi bimbingan yang rapat kepada penanam supaya bukan sahaja keluarkan hasil yang baik untuk musim ini tetapi untuk musim-musim yang akan datang juga. Kursus dengan kerjasama Persatuan Penanam Durian Sabah PPDS ini dihadiri 70 peserta dari seluruh negeri. Pewujudan pasukan sukarelawan Aki Keramuak berjaya mengurangkan konflik gajah liar yang telah menjejaskan ekonomi serta mengancam keselamatan penduduk di Tongot, khususnya Keramuak, Kuamut dan Inarat. Pasukan dianggotai komuniti kampung mendapat bimbingan Jabatan Perhutanan, Jabatan Hidupan Liar dengan kerjasama dua badan bukan kerajaan NGO iaitu Pandera dan Serato Atai. Pegawai Hidupan Liar Daerah Kinabatangan dan Tongot, Salvia Alsisto berkata, 3 kawasan berkenaan merupakan kawasan habitat gajah dan menjadi laluan mencari makanan sehingga akan menyebabkan tanaman diusahakan penduduk rosak. Meskipun demikian, Jabatan Hidupan Liar memastikan kawasan bersempadan dengan ladang adalah bebas jerat. Berikutan telah mencatat kes tertinggi iaitu 4 ekor gajah ditemukan mati akibat jerat. Kita kena faham sebenarnya kalau gajah ni sebab dia adalah haiwan yang besar. Haiwan yang besar ni memerlukan kawasan yang luas untuk mencari makan. Dia bergerak dalam berkumpulan. Saya rasa kita pun semua aware bahawa
gajah, haiwan ni, dia memerlukan tempat tinggal. So semakin tempat tinggal tu mengecil, itulah yang faktor utama yang menjadi penyebab kenapa konflik itu berlaku. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menjalankan pemantauan di Keramuak. Langkah proaktif dilaksanakan pihak terbabit disambut baik pemimpin dan penduduk di kawasan berkenaan. Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasihlah kepada semua agensi dan jabatan yang terlibat ini, dan kita mengharapkan mereka akan terus berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih kami ucapkan sama Datuk lah sebab atas dia punya perhatian terhadap kami, dan inisiatif seterusnya kami akan cuba buat yang lebih terbaik lagi lah. Ya. Sebab selepas ini pun kami memang akan mencari cara macam mana cara lagi seterusnya untuk kami menghalang gajah ini daripada terus merosakkan kebun-kebun masyarakat kampung lah. Setakat ini, 2 pasukan sukarelawan diwujudkan di Tongot, iaitu Aki Keramuak dan Aki Kuamut, masing-masing dianggotai 6 ahli. Program Jualan Rahmah PJR pasti akan menjadi tumpuan rakyat setiap kali ia diadakan. Ini kerana ramai yang ingin memanfaatkan program berkenaan untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih rendah. Ahli Parlimen Sepanggar Mustafa Sakmud berkata, penganjuran PJR khususnya di kawasan perumahan maupun kampung sangat dinantikan penduduk kerana dapat menjimatkan perbelanjaan termasuk kos pengangkutan. Hasrat sebenar saya ialah saya mahu supaya kita mau ke setiap lokaliti. Di setiap kampung itu kita buat jualan rahmah. Sebab kita ingin mempermudahkan penduduk kampung untuk hadir. Sebab untuk bergerak pun sudah satu kos. Tapi bila kita lakukan di setiap kampung, mereka hanya berjalan kaki. Beliau ditemui media ketika PJR Parlimen Sepanggar di Kampung Darau menggatal. Sementara itu, penduduk setempat yang ditemui berharap program ini dapat diadakan lebih kerap. Beli di jualan ramah ni lebih murah dan memudahkanlah, tidak perlu pergi sana sini lagi. Terus beli dalam kampung saja. Sangat-sangat perlu dibuat selalulah untuk kebaikan penduduk kampung. Harga memang sesuai untuk orang berpendapatan rendah, dan itu boleh menolong orang-orang yang macam kami yang di bawah pendapatan itu B40. Kalau boleh diteruskan di semua peringkat DUN Sepanggar. PJR Parlimen Sepanggar bermula 8 pagi hingga 3 petang ini turut menyediakan 1,050 bungkusan makanan mengandungi pelbagai barangan antaranya beras, minyak masak, gula, susu dan telur yang dijual pada harga RM33. Generasi muda disaran membaca lebih banyak bahan bacaan berkualiti dan memupuk minat untuk mengetahui lebih banyak isu-isu semasa yang berlaku dalam dan luar negara. Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Sabah Abdul Rahman Mat Yaakob berkata, generasi berilmu dan berpengetahuan luas dapat mewujudkan pemimpin yang berkualiti untuk menerjui kepimpinan negara pada masa hadapan. Abdul Rahman berkata, generasi muda perlu dilatih dan diberikan kesedaran untuk membantu mengetengahkan isu-isu kemasyarakatan agar dapat melahirkan tokoh-tokoh masyarakat yang akan mewarisi kepimpinan negara. Kita mahu mereka pintar, cerdik, mendapat ilmu, tapi dalam masa yang sama mereka ada keprihatinan, ada sifat ihsan untuk membantu rakyat, membantu negara ini supaya kita benar-benar maju menjadi sebuah negara yang baru pada masa-masa yang akan datang. Abdul Rahman ditemui pemberita selepas merasmikan bengkel Minda Madani di SMK Batu Sapi di Sandakan. Mengenai program, beliau berharap ia dapat membantu pelajar memahami jalinan kerjasama antara pemimpin dan masyarakat, khususnya generasi muda bagi memajukan negara. Program 2 hari ini disertai 100 pelajar tingkatan 6 daripada beberapa sekolah sekitar Sandakan. Baik, paparan tadi mengakhiri berita dari Sabah untuk petang ini. Lebih banyak perkembangan kembali bersama dengan Sahih di Angkasa Puri. Sahih. Terima kasih Redwin. Kita akan kembali selepas ini.
saksikan Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran. Peringkat antarabangsa ke-63 yang akan berlangsung di World Trade Center Kuala Lumpur bermula 19 hingga 24 Ogos 2023, 8.45 malam hanya di TV1. Kitab Al-Quran. Antara perkongsian dari Bumi Kenyalang hari ini, Premier Sarawak tiba di Stockholm, Sweden sempena lawatan kerja seminggu ke Eropah. Perinciannya bersama Vanessa Mering. Silakan, Vi. Ya, terima kasih Sahi. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dijangka mengetuai Kerajaan Sarawak dalam lawatan penanda aras ke Parlimen Sweden di Stockholm hari ini. Lawatan tersebut bertujuan untuk berkongsi pengalaman selain melihat pelaksanaan perundangan Ombudsman di negara berkenaan dalam rangka lawatan kerja selama seminggu di beberapa destinasi di Eropah. Ia merupakan antara inisiatif Premier ke arah memperkasakan lagi peranan dan fungsi Ombudsman menerusi penggubalan Ordinan Ombudsman Sarawak dengan menjadikan Sweden sebagai contoh. Sweden telah dipilih sebagai rakan kongsi penanda aras kerana terkenal dengan legasi yang terhormat dalam menegakkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, ketelusan dan accountability. Datuk Patinggi Abang Johari serta rombongan turut dijadual meneruskan lawatan ke Norway bagi mendapatkan pandangan tentang pembangunan dan pengendalian kemudahan penangkapan dan penyimpanan karbon, CCS serta hidrogen di Bergen. Beliau turut dijangka mengadakan pertemuan bersama pegawai Kementerian Petroleum dan Tenaga Norway selain mengadakan perbincangan bersama penggiat industri mengenai inisiatif CCS, pelepasan sifar bersih dan penyahkarbonan. Premier Sarawak dijangka menamatkan lawatan kerjanya di London untuk mengadakan perjumpaan bersama pegawai atasan Shell di ibu pejabat syarikat multinasional tersebut. Antara yang turut serta dalam rombongan tersebut adalah Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Ahmad Muhammad Abu Bakar Mazuki dan Setiausaha Persekutuan Sarawak, Ahmad Nazri Muhammad Hassan. Pihak Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU memerlukan peraturan khas untuk membenarkan kenderaan mikromobiliti seperti skuter elektrik digunakan di Kuching. Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, Datuk Junaidi Ridwan berkata, beliau telah mengadakan perjumpaan dengan pihak terlibat namun ia tetap melibatkan undang-undang dan liabiliti awam yang tertakluk di bawah Kerajaan Persekutuan. We have discussed this thing, and there are a lot of things that we need to look into before we can allow them to run the activity. Whether there must be, for example, say kalau dia tak boleh dekat public road, can it be at public yang tempat jalan kaki and untuk bicycle and so on. But still, we have to look at what are the enabler, we call it, the law, the enabler. Ditemui media di Kuching, beliau yakin sasaran sifar karbon kerajaan negeri menjelang 2030 boleh diusahakan dan pihaknya sedia melaksanakan visi tersebut. Ujarnya, pelbagai kegiatan telah dirancang oleh DBKU ke arah mendukung visi ini termasuk pembangunan kawasan Rizab Alam Semula Jadi sekitar ibu pejabat DBKU di Bukit Siul dengan keluasan 108 ekar. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU sedia bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan PBT lain dalam usaha menangani wabak rabies. Menurut Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, Datuk Junaidi Ridwan, pihaknya mempunyai jawatan kuasa bersama Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dan Majlis Perbandaran Padawan MPP bagi membincangkan pelbagai kerjasama. Kalau misalnya kita bagi contoh di IMAT di Metang, IMAT area is under MPP. So kalau kita nak tangkap anjing di kawasan tu, kalau di BKU nak tangkap masuk dalam kawasan MPP, kita ada masalah. So kalau kita buat joint operation, dan kita yang itu pun kita ada buat to ensure that when we enforce penangkapan anjing ni, we can do it more efficient and more effectively. Tegas beliau, selain rabies, pihaknya turut bekerjasama dalam menangani isu kesihatan termasuk sampah sarap dan pembangunan lanskap. Datuk Junaidi berkata demikian pada majlis perjumpaan khas bersama anggota beruniform DBKU di Kuching.
Seramai 46 anggota beruniform dari bahagian penguatkuasaan perlesenan dan kesihatan di BKU terlibat dalam program tersebut. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Junaidi turut memuji komitmen petugas dalam melaksanakan tugas dan berharap ianya dapat diteruskan bagi mengangkat martabat di BKU. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN bahagian Miri bersama gabungan 14 kawasan rukun tetangga KRT daerah Subis melaksanakan program Gerak Rahmah, Gerak Muhibah dan kempen Kibar Jalur Gemilang dan Konvoi Perpaduan KRT bagi menyemarakkan semangat patriotisme dalam bulan kebangsaan ini. Setiausaha Politik Premier Sarawak, Sakawi Suhaili, yakin program ini dapat mencetuskan solidariti dalam hati setiap rakyat Malaysia ketika mendepani apa jua cabaran yang mendatang selain dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim, persefahaman, kemesraan dan kerjasama di antara masyarakat berbilang kaum. Ujarnya, jalinan kesemua faktor ini penting bagi menjamin perpaduan dan keharmonian warga kawasan rukun tetangga khususnya dan komuniti di daerah Subis amnya. Beliau berkata demikian pada pelancaran program Gerak Rahmah, Gerak Muhibah dan kempen Kibar Jalur Gemilang dan konvoi perpaduan KRT daerah Subis ke daerah Marudi di Dewan Arena Sibuti Bekenu semalam. Sementara itu, Pegawai Perpaduan Bahagian Miri Wilfred Ugap berkata, program ini merupakan inisiatif JPNIN serta Kementerian Perpaduan Negara untuk memperkasa, mempertingkat dan mempergiatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Konvoi ini melibatkan 42 buah kenderaan dari KRT daerah Subis dan disertai 220 orang peserta. Peredaran Automobil Nasional Berhad Proton memainkan peranan dalam membantu mempromosikan sektor pelancongan Sarawak seiring dengan kemajuan teknologi jenama Kereta Nasional Malaysia. Timbalan Pengarah Pemasaran Proton Edar Malaysia, Steven Tauchi berkata dengan keunikan dan tarikan pelancongan di negeri ini, syarikat automobil ini akan memperkenalkan Sarawak ke dunia luar. For the Kuching is because for us is we think is we have a lot of things which is maybe Sarawak the local people know in the Kuching, but how about is other countries people, right? Program ini bukan sekadar menguji kenderaan sambil menikmati pemanduan di samping menghayati pemandangan sepanjang perjalanan ke tempat-tempat menarik di Kuching. Steven menjelaskan perkara itu kepada media selepas majlis penutupan 19 ASEAN Games Nation Drive di Kuching petang semalam. Kuching merupakan lokasi kedua program tersebut selepas Kota Kinabalu. Program ini diadakan bagi menghangatkan tamasya Sukan Asia ke-19 yang akan berlangsung di Hangzhou, China bermula pada 23 September hingga 8 Oktober 2023. Manakala Proton menjadi rakan rasmi prestij rasmi Sukan Asia. Pengembaraan edisi Sarawak membawa perjalanan sehari pergi dan balik menyusuri lebuh raya Pen Borneo dari Bandaraya Kuching ke Teluk Melano dan juga perjalanan sehari pergi dan balik dari Bandaraya Kuching ke Kampung Budaya Sarawak di Santubong. Pemandu kenderaan yang berminat untuk terlibat dalam perkhidmatan e-hailing disaran agar mengikut prosedur yang betul di bawah seliaan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sebelum menyertai mana-mana syarikat e-hailing. Dalam temu bual khas siaran radio Sarawak FM hari ini, Ketua Unit Keselamatan Jalan Raya dan Korporat JPJ Negeri Sarawak, Christopher Alex Boniface Barau memberitahu antara perkara penting yang perlu diberi keutamaan adalah pemilikan lesen vokasional untuk kenderaan awam atau Public Service Vehicle PSV oleh setiap pemandu yang ingin melakukan perkhidmatan e-hailing. Jelasnya, pemandu yang ingin mendaftar sebagai pemandu e-hailing diwajibkan untuk membuat permohonan lesen tersebut di mana-mana cawangan JPJ berhampiran serta mengikuti kursus PSV sebelum pengambilan kerja oleh syarikat e-hailing terlibat dapat disahkan. Tambahnya, pemandu e-hailing yang didapati beroperasi tanpa memiliki lesen PSV boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 Seksyen 23-2. Kalau merujuk pada Akta APJ 1987 Seksyen 23-2 okey, mana-mana pemandu yang macam situasi sedemikian kita boleh kenakan tindakan maksudnya beliau boleh disabitkan kesalahan tindakan mahkamah atau denda tidak kurang daripada 1,000 dan tidak lebih daripada 10,000 atau penjara tidak lebih dari 2 tahun.
Selain itu, Christopher juga menyatakan pentingnya pemeriksaan Puspakom dilakukan bagi kenderaan milik pemandu e-hailing yang berusia 3 tahun ke atas agar kualiti serta kesiapsiagaan kenderaan sentiasa terjamin ketika menyediakan perkhidmatan kepada orang awam. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Sahi untuk berita seterusnya. Silakan Sahi. Baik, Evi, terima kasih. Kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Aduan mengenai kerosakan jalan raya kini lebih mudah untuk dilapor menerusi aplikasi My Jalan yang dibangunkan Kementerian Kerja Raya. Laporan Fahmi Zaidi. Aplikasi My Jalan merupakan aplikasi khusus bagi aduan berkaitan jalan raya seperti jalan rosak, jalan berlubang atau isu terkait dengan perabot jalan raya. Aplikasi My Jalan ini berorientasikan konsep One Stop Center bagi semua aduan berhubung jalan raya dan juga terbuka bagi semua jenis jalan raya yang ada di Malaysia. Berbeza dengan aplikasi terdahulu yang lebih berfokuskan kepada jenis-jenis masalah jalan raya tertentu dan hanya tertaluk bagi jalan raya persekutuan. Menerusi My Jalan, pengguna boleh terus melaporkan semua jenis aduan jalan termasuk yang bukan diselenggara KKR. Ia selaras prinsip No Wrong Door Policy atau dasar menyalur penambahbaikan terutama ketika berlaku kecemasan. Dan mereka juga boleh membuat aduan masalah-masalah berkaitan jalan raya tanpa kerisauan bahawa bidang kuasa kerajaan hanya pada jalan persekutuan sahaja, kerana aplikasi My Jalan akan memastikan aduan bagi jalan-jalan seperti lebuh raya, bertol, jalan raya negeri, jalan raya bandaran, jalan kampung, jalan felda, jalan pertanian dan jalan pulau pelancongan itu disalurkan kepada pihak berkuasa tempatan PBT atau pihak yang bertanggungjawab. Usaha menjaga aset awam memerlukan kerjasama semua pihak merangkumi pemain industri, agensi kerajaan, sektor swasta dan rakyat. Kesedaran tersebut penting supaya setiap usaha dapat dilaksana secara inklusif bersama rakan strategik yang secara tidak langsung menyumbang kepada perasaan sifat kepunyaan dalam jiwa rakyat. My Jalan bakal dilancarkan di Perak pada Khamis ini yang akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aplikasi My Jalan KKR ini merupakan salah satu inisiatif Kementerian Kerja Raya untuk membantu memudahkan orang awam membuat aduan terhadap kerosakan jalan raya. Selain itu, ia juga bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya selain dapat mengurangkan kes kemalangan akibat daripada kerosakan jalan raya. Fahmi Zaidi, RTN. JAKIM sediakan bantuan psikoterapi Islam untuk kanak-kanak yang jadi mangsa dera. Terus bersama Nur Azlinah Nordin untuk perinciannya. Ya, bantuan disedia menerusi Pusat Khidmat Keluarga Sosial dan Komuniti PKKSK itu mengambil kira kes penderaan kanak-kanak yang makin membimbangkan. Konflik rumah tangga antara punca penderaan kanak-kanak. Tindakan itu memberi impak negatif terhadap diri dan kehidupan mangsa. Konflik rumah tangga ni bermula dengan pergaduhan, dengan pergeseran, pertelingkahan suami isteri, kan, dan akhirnya menyebabkan perceraian. Bila berlaku dalam tempoh berlakunya sebelum perceraian tu, suami isteri ni yang terutamanya pasangan muda tak dapat mengawal perasaan. Mereka menjadi panas baran, cepat marah dan melampiaskan dia mempunyai kemarahan tu kepada anak-anak. Islam sememangnya membenarkan ibu bapa menghukum anak-anak tetapi hanya untuk tujuan mendidik. Hukuman tidak boleh meninggalkan kesan buruk
terhadap fizikal dan emosi mereka. Kita sebagai agensi penyelaras agama Islam di peringkat persekutuan, kita menyokong dan kita membantu dengan menyediakan program-program yang bersifat intervensi, yang bersifat advokasi. Masyarakat turut diminta hidupkan konsep kejiranan muhibah yang menekankan aspek peka dan prihatin terhadap kes penderaan dan pengabaian dalam komuniti. Saudara, seterusnya kita ikuti perkembangan hari ketiga Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa bersama Amin Fauzi di WTC KL. Silakan. Ya Azrina, seramai 72 orang khori dan khoriah daripada 51 buah negara sudah berkumpul di Ibu Negara sejak minggu lalu bagi merebut gelaran juara tilawah dan juga hafazan antarabangsa untuk tahun ini. Baik, penilaian bacaan dan kelancaran adalah penting bagi barisan para juri yang diketuai oleh Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Hakim Muhammad Yusof. Jadi untuk mengetahui mengenai penjurian ini, bersama saya kini ialah Ustaz Karim Zakaria sebagai penyelaras bagi juri atau hakim pada pertandingan kali ini. Baik, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah. Baik Ustaz, mungkin boleh Ustaz ceritakan sedikit berkenaan pemilihan barisan juri atau jemaah hakim pada kali ini Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana bagi tilawah tahun ini, Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-63 ini melibatkan seramai 15 orang jemaah hakim daripada 12 negara, daripada negara 4 orang daripada Malaysia dan bakinya daripada luar negara. Mereka ini terdiri daripada kalangan ahli Al-Quran, pakar-pakar dan profesional dalam bidang Al-Quran yang memang dah dikenali di peringkat antarabangsa dan juga menjadi juri ataupun hakim di majlis musabaqah Al-Quran di luar negara. Sehubungan itu, kita telah membuat pemilihan tokoh-tokoh Al-Quran ini yang pakar dalam bidang-bidang penghakiman Al-Quran melibatkan tajwid, fasahah, tarannum, suara, hafazan dan lancar. Baik Ustaz, apakah aspek utama bagi pemarkahan untuk tilawah dan juga hafazan ini Ustaz? Majlis Tilawah Al-Quran melibatkan 4 kategori penilaian, iaitu tajwid, fasahah, tarannum dan suara. Manakala bagi majlis menghafaz Al-Quran melibatkan penghakiman, kelancaran dan hafazan, tajwid dan fasahah serta suara dan persembahan. Jadi inilah bidang-bidang penghakiman yang akan dinilai mengikut markah-markah yang ditetapkan yang akan membuat penghakiman dan perjurian kepada semua peserta yang terlibat. Baik, terima kasih Ustaz atas penerangan yang begitu jelas sekali. Jika anda terlepas untuk menonton MTHQA kali ke-63 ini, anda boleh menonton secara langsung di TV1 dan saluran-saluran radio RTM yang akan bersiaran sehingga 24 Ogos nanti. Baik, saya kira itu sahaja daripada saya, Amin Fauzi. Kembali ke studio. Assalamualaikum. Membantu OKU pendengaran dan ahli keluarga bukan OKU untuk berkomunikasi lebih baik dalam pembelajaran Al-Quran. Itu inisiatif dilaksana Persatuan Pengajian Al-Quran dan Al-Hadis OKU Pendengaran Selangor AQPS bagi memastikan lebih banyak OKU pendengaran celik Al-Quran. Sebelum ni tidak ada persatuan-persatuan Islam. Jadi untuk OKU pendengaran inilah terutamanya. Jadi melihatkan keadaan ini, jadi ini adalah usaha inisiatif kami di negeri Selangor untuk mula menggalakkan dan menyebarkan untuk anak-anak pekak golongan muda terutamanya mula mengamalkan pengajian Al-Quran ini melalui ikut tangan terutamanya. Selangor, negeri tertinggi memiliki OKU pendengaran. Untuk itu, AQPS akan berusaha mendapatkan bantuan dan sokongan daripada pelbagai pihak bagi mempergiat program tersebut di negeri berkenaan. Dan insya-Allah AQPS juga akan didaftarkan bersama MAIS dan melalui zakat juga, zakat Lembaga Zakat Selangor membantu OKU sama ada yang tergolong di bawah asnaf fakir dan miskin, dan insya-Allah untuk melalui program-program AQPS dan juga PIBK yang berkaitan juga akan diberikan bantuan.
Sekian paparan berita dari Kompleks Islam Putrajaya, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Nur Azlina. Ahli Dewan Negara digesa berfikiran matang dan tidak mudah terpengaruh khususnya dengan agenda politik. Jelas yang di-Ketua Dewan Negara Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, ini penting agar peranan para senator sebagai ahli badan legislatif negara dapat dilaksana dengan berkesan tanpa unsur prejudis. Dewan Negara memainkan peranan yang efektif dan produktif di dalam menjalankan tugas sebagai ahli Dewan Negara yang mulia ini. Adalah penting bagi setiap ahli-ahli yang berhormat Dewan Negara untuk mempunyai pemikiran matang, bebas daripada sebarang pengaruh luar dan peribadi, terutamanya berunsur dan bersifat politik. Beliau berkata demikian dalam upacara mengangkat sumpah dua ahli Dewan Negara di bangunan Parlimen. Senator Susan Cemarai Anding merupakan lantikan semula yang di-Pertuan Agong berkuat kuasa hari ini hingga 20 Ogos 2026. Manakala Senator Datuk Mustafa Musa merupakan lantikan baru Dewan Undangan Negeri Melaka berkuat kuasa 31 Julai lalu hingga 30 Julai 2026. Tanaman padi menerusi projek Smart SBB mula dituai di Simpang 4 Perlis dan Air Hitam Kedah. Meliputi keluasan hampir 183 hektar, projek dua musim itu memperoleh hasil tuaian lebih 8 tan per hektar. Ia antara peneraju awal dalam usaha meningkatkan hasil tuaian padi demi mengurangkan kebergantungan beras import. Ini sekaligus mampu mencapai 80% keperluan beras negara menjelang 2030 serta tahap sara diri SSL beras negara daripada 63% kepada 75% dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12. Pihak research kita sekarang ni semua terlibat hal pemakanan universiti, termasuk baru ini forum di tempat latihan pegawai kerajaan Intan juga berbincang hal ini. Artinya semua rakyat termasuk di universiti ambil serius hal padi ini, termasuklah hal pertanian yang lain. Kerana kita hadapi masalah global warming, kita tengoklah lautan berita sekarang, runtuh sana runtuh sini, cuaca berubah tak kita kata luar daripada ramalan-ramalan kaji cuaca kadang berlaku di mana-mana negara. Di kita kena buat persediaan sedaya mungkin. Meningkatkan kesedaran awam tentang peranan hutan paya laut sebagai salah satu tunjang kelestarian ekosistem alam sekitar. Itu antara objektif penganjuran program Mangroving Our Land bertemakan Protecting Nature Better Future. Muhammad Fauzi ada butirannya. Program ini julung kali dianjurkan dengan kerjasama Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia SKUM dan Lembaga Pembangunan Langkawi LADA selaku pihak pengurusan Langkawi UNESCO Global Geopark. Seramai 110 pelajar dari 5 buah sekolah sekitar Langkawi mengambil bahagian. Jadi kita galakkan lebih ramai pelajar untuk datang dan menjadi duta Geopark ini dengan projek begitulah, satu pelajar, satu pokok. Jadi insya-Allah kita akan terus memastikan program seperti ini dilaksanakan, dan saya ingat Langkawi adalah tempat yang terbaik untuk anak-anak kita menjadi duta Geopark dan khususnya bercakap tentang kelestarian alam sekitar. Beliau ditemui selepas merasmikan program Mangroving Our Land di Kilim Joe Forest Park Langkawi bersebenar dengan Hari Konservasi Ekosistem Hutan Paya Laut Antarabangsa UNESCO 2023. Selain menerapkan elemen pendidikan berkaitan spesies bakau, pelajar turut diberi pendedahan berkaitan usaha menambah nilai kepada peningkatan pengetahuan, pengurusan dan pemeliharaan ekosistem di tapak Rizab Biosfera, tapak warisan dunia dan Geopark. Ia juga selaras dengan pembelajaran luar bilik darjah PLBD. Memberikan kemudahan pada guru-guru yang membawa anak murid ke Geopark ini, dan ia selaras dengan SPI lawatan kita yang telah pun kita perkenalkan bahawa pembelajaran di luar kelas ini sangat kita titik beratkan, dan kita beri ruang sepenuhnya kepada guru-guru untuk membawa anak-anak murid mereka keluar dan mengikuti pembelajaran di luar kelas.
Antara pengisian program termasuk aktiviti penyemaian anak pokok bakau bersama guru dan pelajar sekolah serta penghasilan batik berasaskan pokok bakau. Menjaga dan memelihara alam sekitar dan ekopaya bakau bukan sahaja tugas kerajaan semata-mata. Ia perlu digalas oleh masyarakat. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Muhammad Fauzi, RTM. Lebih 140 jualan rahmah telah diadakan di Negeri Sembilan sejak Januari lalu hingga kini. Secara keseluruhan, KPDN sasarkan penganjuran 500 jualan rahmah hingga Disember ini di negeri itu. Alhamdulillah sehingga hari ini bermula April 2023 yang lalu sehingga hari ini Negeri Sembilan telah melaksanakan hampir 146 jualan rahmah di seluruh lokasi Parlimen dan juga DUN dengan jumlah peruntukan yang telah dibelanjakan mencecah 2.2 juta ringgit beserta jumlah subsidi yang telah diberikan mencecah hampir 600,000 ringgit. Beliau berharap lebih banyak pemain industri dapat turut serta menjayakan jualan rahmah bagi membantu golongan kurang berkemampuan. Persatuan Veteran RTM, PVRTM, terus menyantuni ahlinya di seluruh negara menerusi program ziarah kasih. Ia bukan sahaja dapat mengeratkan hubungan, malah peluang untuk mengetahui permasalahan dihadapi setiap ahli. Mengeratkan lagi tali silaturahim di antara kita, mengadakan program ziarah kasih, melawat mereka, merisik khabar dan tanya macam mana keadaan. Sekarang ada jugalah di antara kami yang kurang sihat dan sebagainya. Jadi itulah kunjung-mengunjung tu adalah sebahagian besar daripada semangat kami di PVRTM. Beliau ditemui semasa melawat RTM Melaka di Jalan Taming Sari. Setakat ini, PVRTM memiliki 1,200 ahli. Dua lelaki ditemukan lemas di Sungai Simen, Rantau Negeri Sembilan semalam. Warga Mas G. Cantiran, 60 tahun dan anak saudaranya AVJ, 16 tahun dilaporkan hilang ketika sedang memancing. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Rantau Pegawai Bomba Kanan 1, Muhammad Syazwan Saidi berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 8.07 malam. 10 anggota dari Balai Rantau dan 10 anggota pasukan penyelamat di air dikejarkan ke lokasi. Mayat remaja berkenaan ditemukan abang saudaranya di kawasan sungai tersebut selepas kedua-dua mangsa tidak pulang ke rumah sejak petang. Mayat warga Mas pula ditemukan di dasar sungai kira-kira pukul 11 malam, iaitu dengan jarak 10 meter dari tebing. Berita wilayah berakhir di sini. Saya Sahih Samsudin, Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan.